Sejahtera. Nama saya Nur Ifayumni binti Zuazi dan juga dua ahli kumpulan saya iaitu Nur Natasha Syifa binti Muhammad Afizah dan juga Siti Khadijah binti Yahya. Jadi, kumpulan kami akan memberi sedikit informasi ringkas tentang sesuatu perkara yang dapat membuka mata masyarakat-masyarakat di luar sana. Perkara tersebut ialah PDK ataupun dikenali sebagai program pemulihan dalam komuniti atau dalam bahasa Inggerisnya ialah Community Based Rehabilitation. PDK atau program pemulihan dalam komuniti ini telah pun disokong oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia ataupun dikenali sebagai WHO. Jabatan Kebajikan Masyarakat juga telah pun terlibat secara langsung dalam penyediaan manual dan seterusnya diberi peluang untuk menilai dan mengubah suai pelaksanaan program ini. Dalam komuniti atau dikenali sebagai PDK telah pun diwujudkan oleh Jabatan Pembangunan Orang Kurang Upaya dan juga Jabatan Kebajikan Masyarakat. Ianya merupakan satu strategi di mana terdapat pembangunan komuniti setempat bagi pemulihan, latihan, pendidikan, penyamaan peluang dan juga integrasi sosial untuk orang kurang upaya. PDK dilaksanakan melalui usaha bersepadu orang kurang upaya, keluarga, komuniti, perkhidmatan kesihatan, pendidikan dan juga sosial yang bersesuaian. Program ini telah dikendalikan di seluruh negara dengan penglibatan aktif komuniti sama ada di pusat PDK tersebut atau di rumah. Saya akan menyatakan beberapa faedah ataupun kebaikan PDK ini terhadap orang kurang upaya, di mana terdapat beberapa program latihan dan pemulihan yang bersesuaian mengikut keperluan dan jenis kecacatan. Yang kedua, tidak diasingkan dari pihak keluarga, rakan-rakan dan juga masyarakat di mana mereka dibesarkan. Dan yang terakhir, dapat memupuk sikap lebih berdikari di kalangan mereka sendiri. Apa faedah ataupun kebaikan PDK terhadap ahli keluarga dan juga masyarakat? Iaitu, sebarang insiden kecacatan dapat dikurangkan atau kecacatan yang lebih teruk dapat dicegah melalui sokongan keluarga yang dilatih. Yang kedua, dapat meningkatkan kesedaran di kalangan ahli keluarga mereka sendiri akan potensi anak mereka untuk lebih membangun dengan latihan dan bimbingan yang telah disediakan oleh pihak PDK tersebut. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan keyakinan komuniti terhadap keupayaan yang ada dan dapat menjadikan masyarakat lebih matang dan menjadi masyarakat yang penyayang. Sejarah PDK. Pada tahun 1984, Kementerian Negeri Terengganu telah menjalankan projek rentis untuk penubuhan PDK di Malaysia. Kedua, antara agensi yang terlibat dalam PDK ialah WHO, Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Kementerian Kesihatan Malaysia. Pada tahun 2018, PDK telah menjadi sebuah entiti bukan kerajaan NGO yang telah berdaftar di Jabatan Pertubuhan. Model PDK, program PDK berasaskan kepada 3 model. Yang pertama adalah home base, PDK di rumah. Program pemulihan dijalankan di rumah orang kurang upaya yang tidak dapat hadir ke PDK kerana kecacatan yang dialaminya ataupun masalah pengangkutan. Kedua adalah center base, PDK di pusat. Program pemulihan OKU dijalankan di pusat PDK selama 4 jam sehari. Mereka akan datang ke pusat PDK untuk menjalankan program pemulihan. Ketiga adalah center home base, PDK di pusat di rumah. Dijalankan di pusat PDK selama 4 hari dan 4 jam sehari dalam seminggu. 1 hari selama 4 jam akan dihaskan untuk sesi ke rumah OKU untuk melihat perkembangan setelah menjalani program pemulihan. Syarat penubuhan PDK ada 5, iaitu yang pertama adalah sekurang-kurangnya mempunyai 10 orang. Kedua adalah kawasan strategik yang boleh diakses oleh orang kurang upaya dan keluarga. Ketiga adalah individu atau kumpulan yang boleh menyumbang minat dan komitmen untuk menjadi pelaksanaan PDK. Keempat adalah berdaftar dengan Jabatan Pendaftaran ROS untuk bergerak sebagai sebuah pertubuhan. Dan kelima adalah perlu mendapatkan pandangan Jabatan Kebajikan Masyarakat yang berhampiran. Ingin menerangkan tentang peranan PDK. PDK menggunakan konsep sebagai one stop center. Peranan PDK one stop center ialah sebagai pusat advokasi, pusat sumber maklumat OKU, pusat intervensi awal OKU dan juga pusat pendaftaran OKU. Seterusnya, setiap negeri mempunyai jabatan PDK tersendiri dan setiap jabatan PDK akan menjalankan program tertentu. Sebagai contoh, di Perlis
kita mempunyai Kembara Prihatin Rakyat dengan slogan Saya Membawa Bahagia, dan di Johor kita mempunyai program Kembara Prihatin. Antara aktiviti-aktiviti yang diadakan oleh PDK ialah kemahiran motor kasar, kemahiran motor halus, perkembangan sosial, perkembangan bahasa, 3M dan pelbagai lain. Secara kesimpulannya, PDK ialah kemudahan yang disediakan untuk rakyat. Terdapat pelbagai kemudahan kesihatan, latihan dan kempen yang akan disediakan. Banyak manfaat yang disediakan oleh PDK sebagai contoh home based program, program mampu milik dan sebagainya. PDK juga bekerjasama dengan pihak NGO, kerajaan, jabatan masyarakat dan pelbagai lagi. PDK menggunakan konsep One Stop Center yang berperanan sebagai pusat intervensi awal OKU, pusat pendaftaran OKU, pusat sumber maklumat OKU dan pusat rujukan OKU. Pelbagai kempen dan program yang akan dijalankan oleh Jabatan PDK, sebagai contoh di Perlis, terdapat program kebajikan rakyat. Di Johor, terdapat program Kembara Prihatin. Pelbagai aktiviti akan dijalankan semasa program PDK dijalankan. Harapan kami ialah supaya masyarakat lebih mengetahui mengenai PDK dan turut serta menjalankan program yang disediakan. Sekian daripada saya. Terima kasih. Nama saya Muhammad Syukur bin Ibrahim. Sekarang saya menjalankan perniagaan, memiliki perniagaan sendiri, iaitu Distrike Solution. Perniagaan membekal dan memasang kapet pejabat, kapet butik, kapet surau dan kapet masjid lah. Distrike Solution ni sebenarnya adalah perniagaan saya yang keempat. Sebelum ni saya ada 3 bisnes yang gagal lah. Tapi bila saya berumur 5 tahun, ayah saya mengambil peluang untuk menghantar saya ke Jabatan Kebajikan Masyarakat dalam program pemulihan dalam komuniti PDK. Sebenarnya saya daripada PDK Kampung Pinang, Melaka. Itu memang di situlah sebenarnya saya keterbukaan, dan itu adalah sebenarnya permulaan pembelajaran hidup saya. Bila saya masuk situ kan, baru saya sedar yang hari ni kekurangan saya adalah kekurangan yang biasa je. Sebenarnya PDK lah sebenarnya banyak mengetengahkan saya. PDK banyak aktiviti antaranya kadang ada kita kena ada berlakon, kita kena ada bersajak, bersyair. Itu saya lah orang yang selalu hadapan. Kita yang anak yang dilahirkan sebagai seorang OKU ni, dia tak tahu apa. Dia tak tahu apa, dan bukan salah dia juga. Sebenarnya ibu bapa lah sebenarnya main peranan yang penting. Pertama sekali, ibu bapa tolonglah redha. Redha dengan apa yang Allah kurniakan hari ni. Mungkin hari ni anak yang kita dikurniakan itu sebenarnya mungkin kekurangan di dunia saja. InsyaAllah di akhirat, di syurga esok dia yang akan membalas segala apa kebaikan yang kita lakukan. So anak yang kita risaukan sekurang-kurangnya tak boleh nak urus sendiri akan jadi lebih baik dan lebih baik selepas berada di PDK. Tak penting siapa yang bercakap, yang paling penting hari ni apa yang disakapkan, itu yang lebih penting. Alhamdulillah berkat usaha dan niat saya untuk memberi inspirasi kepada rakyat Malaysia, hari ini saya dah keluarkan 2 buah buku saya. Buku ni boleh dapat di semua kedai buku berhampiran anda, ataupun boleh direct dapatkan daripada saya pun boleh. Di Facebook saya Muhammad Syukur bin Ibrahim, dan saya punya Instagram pun sama, Syukur Ibrahim, ataupun boleh search IG saya dengan hashtag OKU tapi OK. Okay?